pada petang ini, cikgu ulang tau, buat homework. Okey, kita akan selesaikan homework sama-sama. Okey, jadi kita mulakan terus kelas kita tau. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, semua kita proceed kepada kelas kita. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi ini adalah kita punya homework untuk luas dan perimeter. Kita dah nak tutup dah bab luas dan perimeter, tapi kita nak kukuhkan cara menjawab soalan-soalan berkaitan luas dan perimeter. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 4A. Sebuah poligon. Cari luas dalam sentimeter kuasa 2 seluruh rajah itu. Okey, yang pertama sekali, kita tak ada pun formula luas poligon. Kita tak ada pun formula luas poligon. Untuk formula luas, masing-masing boleh tengok kan. Kita belajar bab 10 kan luas kan. Okey, buku teks matematik tingkatan 1 bab 10. Cikgu akan tunjuk apa luas formula-formula yang kita dah belajar. Cikgu buka buku teks bab 10 bahagian rumusan. Kamu pun boleh buka buku teks kalau ada buku teks. Okey, kita tengok kepada bab yang terakhir ataupun muka surat bahagian yang terakhir akhir-akhir sikit. Bahagian rumusan. Okey, inilah formula luas. Ini formula luas yang kita dah belajar. Nampak ke skrin dekat depan ni? Nampak ke? Okey, baik. Nampak. Okey, formula luas yang kita dah belajar adalah luas segitiga, luas segi empat selari, luas lelayang dan luas trapezium. Jadi, masalah dia dekat sini, kita tengok balik soalan kita. Rajah menunjukkan sebuah poligon, cari jumlah luas. Luas poligon kita tak belajar. Luas poligon tiada. Tak ada formula untuk luas poligon, kita tak belajar. Jadi, apa yang kita nak buat dekat sini? Kita akan separatekan kita punya bentuk. Sebagai contoh, tengok tahu. Okey, contoh. Okey, tengok ni. Ini luas kita. Ini bentuk yang kita nak cari. Okey, separatekan tu maksudnya kita bahagikan kepada dua bahagian. Bentuk pertama adalah bentuk segitiga. Dan bentuk yang kedua dekat sini cikgu tunjuk adalah bentuk segi empat. Jadi, walaupun kita tak ada luas untuk poligon, tapi kita ada formula luas untuk segitiga dan segi empat. Formula luas segitiga, kita keluarkan segitiga kita. Luas untuk segitiga, cikgu dah ajar dah sebelum ni. Ada berapa jenis segitiga, macam mana setiap formula luas. Okey, panjang yang dekat belah bawah, B, base B. Dan tinggi yang kita kena ambil A. Formula untuk segitiga adalah 1/2 darab A darab B. Masukkan nilai dia. 1/2, tinggi dia 8. Jadi A ni adalah 8. Kita masukkan darab 8. Kemudian yang base ni kan dia tunjuk sama, iaitu bahagian 12. 8 darab 12. Jadi kita tekan kalkulator 8 darab 12 darab 1/2. Kita akan dapat 48 cm kuasa 2. Ini adalah luas segitiga. Ini adalah luas segitiga. Sekarang ni kita baru cari luas untuk yang warna merah. Dan kita nak cari luas yang warna kuning. Masing-masing boleh tengok. Kalau formula dia ataupun bentuk dia segi empat. Apa formula luas untuk bentuk segi empat?
Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa luas untuk bentuk segi empat? Formula dia. Panjang darab apa tu? Panjang darab apa? Lebar. Luas untuk segi empat. Panjang darab? Panjang darab tinggi. Iya, panjang darab lebar. Okey. Jadi dekat sini kita punya lebar dan kat sini kita ada tak pun ni panjang ni tinggi. Boleh jugalah cikgu ikut Zarif. Okey, Zarif cikgu ikut Zarif ni. Special Zarif. Okey, ni B, ni A. A darab dengan B. Jadi A dia apa? A dia 10. Jadi kita letak 10 darab B. B dia apa? B dia 12. 10 darab 12 kita dapat 120 cm kuasa 2. 120 tu luas apa? 120 adalah luas untuk bahagian warna kuning. Sekarang kita nak luas keseluruhan. Apa maksud keseluruhan? Seluruh rajah tu. Jadi kita dah dapat luas warna merah. Luas warna merah 48 dan kita dah dapat luas warna kuning. Luas warna kuning 120. Agak-agak cikgu kena buat apa kalau cikgu nak kena dapatkan dia punya luas? Cikgu kena buat apa? Agak-agaknya. Cepat semua. Macam mana cikgu nak cari jumlah luas seluruh rajah ni? Cikgu dah dapat luas yang warna merah dan cikgu dah dapat luas yang warna kuning. Lepas tu cikgu nak buat apa? Bagi tahu cikgu. Tambah keseluruhan. Iya, kita kena tambahkan. Yang warna merah 48 tambah yang warna kuning 120. Jadi 48 tambah 120 kita dapat 168 cm kuasa 2. Inilah luas seluruh rajah. Jelas ke semua? Boleh faham? Tak dengar. Okey, baik. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin apa yang cikgu dah tunjuk dekat depan, kemas-kemas. Siapa yang tak sempat salin, ambil gambar. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Okey, dah habis dah. Boleh cikgu proceed? Boleh ke cikgu teruskan kepada soalan yang seterusnya? Boleh. Okey, habis. Ini adalah soalan A. Cikgu ajar kamu cara nak cari luas. Luas yang bentuk poligon ni cikgu tak pernah ajar. Tak ada formula luas bentuk poligon. Walaupun cikgu tak pernah ajar bentuk poligon, cikgu pernah ajar kamu luas segitiga apa. Cikgu pernah ajar kamu cara nak cari luas segi empat macam mana. Okey, jadi itu cara dia. Ingat? Nias, jelas ke Nias? Boleh faham ke? Boleh. Okey, habis. Izhana. Izhana jelas ke Izhana? Boleh faham? Boleh. Okey, ini adalah A ya. Ini adalah soalan A. Salin kemas-kemas. Okey, kita pergi balik kepada kita punya homework iaitu soalan B. Okey, tengok betul-betul Rajah. Okey, cikgu pergi copy, cikgu masukkan kepada kita punya soalan. Okey, tengok betul-betul. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Mana segi empat tepat ni? Segi empat tepat dekat dalam ni, yang warna merah ni. Segi empat tepat ini 2, ini 3 cm. Okey, habis kat situ. Sebuah segi empat tepat dan sebuah segi empat selari. Mana segi empat selari? Ini yang warna hitam ni. Okey, hitung luas untuk kawasan berlorek. Okey, tengok betul-betul. Hitung luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Ini salin tau. Takut masuk dalam periksa. Luas kawasan berlorek adalah luas keseluruhan
Jadi untuk mencari luas keseluruhan, kita tengok apa bentuk yang dia pakai. Jadi bentuk yang dia pakai sekarang ni adalah bentuk segi empat selari. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena cari dulu luas segi empat selari. Segi empat selari. Jadi luas segi empat selari, kita tengok balik dekat kita punya buku teks. Mana buku teks kita? Boleh buka buku teks. Luas segi empat selari, formula dia adalah A darab B. A ni adalah panjang dia, B ni adalah tinggi dia. Tinggi dia ambil yang tegak. Jadi dekat sini kita dapat luas keseluruhan adalah tinggi jarak belah bawah dia 12, darab tinggi dia ambil yang tegak iaitu 9. Jadi dekat sini kita dapat 12 darab 9. Tolong cikgu tekan kalkulator, dapat berapa 12 darab 9? 12 darab 9 dapat berapa? Tolong cikgu tekan kalkulator. 108. Okey, kita dapat 108. Tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan luas kawasan putih. Luas kawasan putih. Kawasan putih ni adalah luas segi 4. Jadi luas segi 4 dekat sini panjang darab lebar. 3 darab dengan 2. 3 darab dengan 2 kita dapat 6. Jadi luas kawasan berlorek dekat sini 108 tolak 6. Okey, tekan kalkulator. 108 tolak 6 dapat berapa? Congak. 102. Ya, kita dapat 102. Ini unit dia kita panggil sentimeter. Sentimeter kuasa 2. Jadi untuk B, jawapan dia untuk luas kawasan berlorek adalah 102 cm kuasa 2. Jelas ke semua untuk B ni? Boleh faham? Boleh. Okey, salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Tak faham, ada soalan nak tanya, boleh WhatsApp cikgu Cikgu jawab nanti. Okey, habis dah untuk B. Okey, habis dah. Boleh cikgu teruskan ke? Boleh. Okey. Jadi, cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi pula kepada kita punya homework. Kita ada 2 soalan lagi. Kita pergi pula kepada soalan C. Okey, masing-masing boleh tengok. Rajah di bawah menunjukkan trapezium JKMN. J, ini J, ini K, ini M, ini N. Ini untuk trapezium. Dan sebuah segitiga KLM. Dia beri luas. Dia bagi tahu dah. Luas untuk KLM ni, luas untuk KLM ni adalah 24 cm kuasa 2. Okey, dia dah bagi tahu luas dah. Jadi masing-masing boleh tengok. Hitung luas dalam sentimeter trapezium JKMN. Okey, cikgu akan tunjukkan dekat kamu cara nak buat. Cikgu akan tunjuk dekat kamu cara nak buat. Yang pertama sekali dia nak suruh apa? Dia nak suruh cari luas trapezium. Okey, sampai sini jelas ke semua? Okey. Luas trapezium adalah, ini trapezium cikgu keluarkan. Trapezium formula dia adalah kamu kena dapat yang pertama sekali dia punya tinggi. Lepas tu kamu kena dapat dia punya B1, base 1. Kemudian kamu kena dapat base 2. Luas formula trapezium 1/2 darab tinggi
darab dalam kurungan B1 tambah B2. Ini formula dia. Ini formula dia. Jadi JKMN ni dia tak bagi apa-apa. Tapi kita dah tahu dah formula dia. Okey, sekarang sebelum cikgu teruskan. Apa tanda ada dua macam ni? Apa tanda ada dua macam tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ingat lagi tak? Apa tanda yang tu? Apa tanda tu? Sama maksud. Okey, panjang yang sama. Jadi sini 8. Maksudnya sini berapa agak-agak? Ha. 8 cm. Ya, dia 8 cm juga. Okey, jadi kita nak cari yang okey, belah bawah kita dah dapat. Okey, selesai. B kita satu dekat sini adalah 8 cm. Okey, kita tengok pula B dekat atas. Kita tengok pula B dekat atas. Sampai sini, garisan ni kita dah dapat dah dia 8. Macam mana cikgu nak dapat panjang dia? Yang ni kita dah dapat dah 8. Macam mana cikgu nak dapat yang ni? Yang cikgu buat tanda telinga gajah tu. Macam mana cikgu nak dapat kan? Siapa boleh tahu? Ni 8. Macam mana cikgu nak dapat dengan separuh dia? Ni berapa? Ni 8. 8 ni daripada sini. Yang ni separuh daripada 8. Agak-agak berapa? Agak-agak kat sini berapa? Uzma. Berapa Uzma? Tahu? Tak tahu? Okey. Jadi cikgu tunjuk kat depan Cikgu tunjuk kat depan. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini. Cikgu zoom. Cikgu zoom. Sini kita dah tahu dia 8. Sini kita dah tahu dia 8. Cikgu dah ada dah jawapan. Cikgu nak kamu cuba apa orang kata cuba untuk jawab. Ni 8. Okey, kita dah tahu dah 8. Kita kan nak dapat daripada J pergi kepada K. Okey, J pergi kepada K adalah kita kena tahu lagi satu panjang, iaitu panjang baki dia dekat sini. Panjang baki dia dekat sini adalah separuh daripada panjang dekat belah bawah ni. Okey, sekarang tengok kepada yang warna biru. Panjang keseluruhan ni dia 8. Macam mana cikgu nak dapat baki separuh ni? Separuh ni dengan separuh ni. Macam mana cikgu nak dapat yang warna kuning tu? Boleh tolong cikgu? Macam mana cikgu nak dapat panjang tu? Dino tahu tak macam mana nak dapat panjang warna kuning tu? Tak tahu? Ashraf Irfan tahu tak? Apa? Tak tahu. Okey. Zarif tahu tak Zarif macam mana dapat panjang warna kuning tu? Tak tahu juga. Panjang warna kuning. Panjang dia ni 8. Panjang ni 8. Kuning ni separuh daripada 8. Ni 8, ni 8 lah. 8 bahagi 2. 8 bahagi 2. Iya, 8 bahagi 2. 8 bahagi 2 dapat berapa Zarif? 4. Maksudnya panjang ni baki dia adalah 4. Jadi, bila kita nak dapatkan panjang daripada J pergi kepada K, kita kena buat 8 tambah dengan 4. 8 tambah 4 dapat berapa semua? 8 tambah 4 dapat berapa? 12. 12. 12 ni adalah panjang daripada J pergi dekat K. Jadi, daripada situ kita dah dapat panjang J pergi kepada K adalah 12. Selesai. Dekat sini kita dah dapat B2 dia 12 cm. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Ini cikgu nak cari T dia. Masing-masing boleh tengok dekat depan untuk yang warna hijau.
Cikgu nak cari T, cikgu kena gunakan formula segitiga. Formula segitiga. Ini adalah A kita. Ini adalah T kita. Apa formula segitiga? 1/2 darab A darab T. Okey. Jadi, kita masukkan nilai. 1/2 A kita dah dapat dah 8. Jadi, kita buat 8. Darab dengan T. T tu yang kita tak tahu sekarang ni. Jadi, bila kita jumpa T dekat sini, maksudnya T tu kita boleh pakai dekat trapezium juga. Bila kita boleh pakai T dekat trapezium juga, barulah kita boleh cari luas trapezium. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, kita dah dapat dah 1/2 darab 8 darab T sama dengan jumlah luas untuk segitiga adalah 24. 8 darab 1/2. Tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa? 8 darab 1/2 dapat berapa? Tekan kalkulator. Dapat berapa? 8 darab... Okey, pandai. Kita dapat 4. Okey, jadi kita tinggal 4 darab T sama dengan 24. 4 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. 24 bahagi dengan 4. Tolong cikgu tekan kalkulator. Dapat berapa T dia? 6. 6. Jadi, bila kita dapat T dekat triangle, maksudnya kita dapat T dekat trapezium. Maksudnya, T dekat sini adalah 6 cm. Okey. Jadi, masukkan formula. 1/2 darab T. T kita 6. Masukkan 6. Darab dalam kurungan B1. B1 kita 8. Tambah B2. B2 kita 12. Okey. Selesaikan dalam kurungan 1/2 darab 8. 8 tambah 12. Kita dapat 8 tambah 12 dapat berapa? Dapat berapa? 20. Ya, 20. Okey, akhir sekali cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. 1/2 darab 6 darab 20. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Dapat berapa? 60. Jadi, luas untuk trapezium adalah 60 cm kuasa 2. Itu cara dia. Elisa jelas ke Elisa? Boleh faham? Boleh. Okey. Salin. Salin. Macam mana cikgu dapat 12? Tengok balik macam mana cikgu dapat 12. Cikgu ada tunjuk dekat sini. 12. Macam mana cikgu dapat panjang dia 12. Lepas tu tengok balik macam mana cikgu dapat panjang dia T. Lepas cikgu dah dapat T dengan 12 tu, macam mana cikgu masukkan dalam formula trapezium. Habis dekat C. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Dah salin ke? Dah. Okey, habis. Nias ada soalan tak nak tanya? Cikgu, Ya, Aidil. saya tak sempat salin. Boleh saya screenshot, cikgu? Boleh. Okay, cikgu. Okey. Okey, dah screenshot dah Aidil? Dah. Okey, baik. Okey, habis. Ni semua soalan kebat. Semua dekat sini soalan yang kita kena fikir betul-betul macam mana nak selesaikan. Macam ni lah soalan yang masuk periksa. Jadi,
ambil tips daripada cikgu. Okey, habis untuk soalan C. Cikgu harap masing-masing sempat salin tau. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir iaitu soalan D. Tengok betul-betul. Cikgu nak jawab soalan D. Okey, kita jawab sama-sama. Okey, rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRT. Ini P, ini Q, ini R, ini T. Okey, habis dekat situ. Di mana P ke U sama dengan U ke T. Apa maksud dia? P ke U sama dengan U ke T. Maksud dia panjang yang sama. Jadi, kalau panjang Q ke R 20, rasa-rasa panjang P ke U berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ha. Panjang Q ke R tu adalah 20. Dan rasa-rasa panjang P ke U berapa? 10. Iya, pandai. P ke U 10 cm. Okey, jadi U ke T berapa sentimeter? 10. 10 cm. Pandai. Habis. Cari luas dalam sentimeter kuasa 2. Maksudnya, dia nak suruh kita cari luas. Kawasan berlorek. Ha, tengok tu. Kita nak cari luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Okey, tengok ni. Luas kawasan berlorek. Kalaulah, tengok kat depan tau. Kalaulah bentuk dia dalam keadaan segitiga macam ni, cikgu tak pernah ajar pun untuk cari luas segitiga macam tu. Tapi, cikgu pernah ajar kamu segitiga kalau dia dalam keadaan tegak. Segitiga kalau dia dalam keadaan tegak, ini B dia, B base. Lepas tu ini A dia. Formula untuk segitiga dalam keadaan tegak adalah 1/2 darab A darab B. Jadi, tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Kita ada tiga segitiga. Segitiga A, segitiga B, segitiga C. Nampak tak tu segitiga A, B, C? Nampak. Nampak ke? Nampak segitiga A, B, C? Nampak. Okey. Sekarang ni, cikgu nak masing-masing cuba cari luas untuk segitiga A, segitiga B, segitiga C. Cari luas segitiga. Ikut formula yang cikgu dah buat. Cikgu keluarkan. Untuk segitiga A, panjang dia dekat sini 8. Dan dekat sini adalah 10. Cari luas A. Kemudian untuk B, panjang dekat sini adalah 5. Dan dekat belah atas adalah 10. Cari. Dan akhir sekali C. C adalah satu segitiga belah bawah. C panjang dia 20. Tinggi dia 8. Tolak dengan 5. Kita dapat sini 3. Jadi sini adalah 3. Okey, cuba cari masing-masing segitiga A, B, C berapa? Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh ke cari luas segitiga? Boleh. Okey, cuba buat. Aidil, boleh ke Aidil cari luas untuk segitiga tu? Saya tengah mencari cikgu. Okey. Ashraf Irfan, boleh ke cuba cari luas segitiga ABC? Boleh. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat WhatsApp.
Okey, cuba buat. Zarif, dah dapat ke belum Zarif? Uzma dah dapat dah Uzma? Belum, tengah buat. Okey. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, go. Okey. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dah. Dino dah dapat ke Dino? Okey. Okey, 1 minit lagi tau. Elisa dah dapat ke luas segitiga ABC tu? Masih tengah buat. Masih tengah buat. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Kenapa kita nak cari luas segitiga ABC? Kenapa? Cikgu sabar dulu. Cikgu hold dulu. Sekarang cikgu cari dulu luas untuk segitiga ABC. Okey, tengok Luas untuk A 1/2 darab A dia apa? A dia yang tegak. Jadi yang tegak dia 8. 8. Lepas tu B dia yang belah bawah. Jadi belah bawah dia 10 darab 10. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 40. Ini untuk A. Untuk B, 1/2 darab A yang tinggi dia 5, darab pula yang bawah dia. Cumanya yang bawah dia belah atas. Jadi dekat sini kita dapat 10. Tekan kalkulator, kita dapat 25. Akhir sekali C. 1/2 darab A yang tegak dia 3. Darab dengan yang belah bawah dia 20. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 30. Okey. Jadi inilah luas segitiga ABC. Okey, jelas ke semua? Cikgu dah bagi hint kat sini. Nampak ke luas segitiga ABC ni? Jelas sampai sini? Jelas. Okey. Baik.
Tengok dekat sini. Sekarang ni cikgu keluarkan dia punya kotak. Cikgu keluarkan dia punya kotak. Kenapa kita cari luas segitiga ABC? Okey. Kita nak cari bahagian yang berlorek. Ini adalah bahagian yang berlorek. Ini adalah bahagian yang berlorek. Jadi, dekat sini kita tak ada formula yang segitiga sengit macam ni. Kita tak ada formula yang sengit macam tu. Tapi kita ada formula dia untuk segitiga A, B dan C. Selesai. Okey, tengok. Sekarang, kita cari bentuk petak. Bentuk petak yang cikgu masukkan adalah keseluruhan. Petak keseluruhan kita adalah P, T, Q, R. Okey. Dia punya luas. Bawah dia 20. Cikgu masukkan 20. Dan PQ kat sini dia 8. Cikgu masukkan 8. Luas untuk keseluruhan adalah panjang darab lebar. 20 darab 8. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 160. Okey. Habis dekat sini. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing cuba berfikir. Cikgu nak tengok berapa ramai orang dapat. Cikgu dah ada luas 3 segitiga, iaitu segitiga A, segitiga B, segitiga C. Cikgu dah ada luas untuk bentuk segi 4. Macam mana cikgu nak cari luas kawasan berlorek? Cuba bagi tahu cikgu macam mana. Cuba bagi tahu macam mana. Bagi tahu je, tak ada kira-kira, bagi tahu je. Dino tak dapat ke? Ashrafan tak dapat ke? Macam mana nak cari luas kawasan berlorek tu? Uzma tak dapat Uzma. Tak dapat. Nias dapat tak Nias? Macam mana kita nak cari yang berlorek tu? Tak dapat. Elisa ada idea tak Elisa macam mana nak cari kawasan berlorek? Tak tahu. Tak tahu ke? Okey, tak apa. Cikgu tunjuk. Okey, sekarang masing-masing boleh tengok. Tengok Faham kepada... lagi, cikgu. Apa? Saya tak berapa faham lagi. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk. Okey, tengok kepada luas warna biru. Cikgu buat luas yang warna biru ni adalah luas segi 4. Okey, ni adalah luas semua ni. Ini adalah luas segi 4. Sekarang, kita ada luas A. A cikgu buat untuk warna merah. Cikgu lorekkan dia A. Kemudian, cikgu ada luas B. Ini B cikgu. Okey, cikgu ada B. Akhir sekali, cikgu ada luas C. Ni luas C dekat belah bawah ni. Okey, sekarang ni cikgu dah lorekkan dah ni. Macam mana cikgu nak dapatkan luas kawasan yang warna hitam ni? Tolong bagi tahu cikgu. Macam mana? Zarif ada idea tak Zarif nak dapatkan luas yang warna hitam tu? Kena tambah cikgu. Kita macam dekat belah. Sekejap. Cikgu nak tengok berapa ramai orang dapat. Cikgu nak yang warna Tambahkan hitam. semua. Okey. Tambahkan apa? Sekejap. Tambahkan semua sikit. Tak tahu. Siapa agak-agak boleh buat cikgu nak tengok.
Darren rasa macam mana? Cikgu tahu je. Cikgu nak kamu cuba dapatkan. Agak-agak macam mana Cikgu nak betul buat ke kalau kita tambahan fungsi segitiga tu? tambah fungsi okey. segitiga Tambah segitiga apa? ke ABC tu. Okey, dah betul dah. Lepas tu? Lepas tu kat kawasan yang tak ada nombor tu kan, kita ambil nombor dia. Macam kat belah A tu kan, kita ambil yang kat belah yang sengit yang dah. Salah. Tambah segitiga tu ayat idea dengan Zari cakap dah betul dah. A, B, C dah tambahkan tu dah betul dah. Lepas tu nak buat apa? Okey, cuba fikir. Cuba masing-masing fikir. Segitiga A tambah segitiga B tambah segitiga C. Okey, betul? Betul dah tu? 40 tambah 25 tambah 30. Tiga-tiga segitiga ni luas dia adalah 95 kuasa 2. Macam mana cikgu nak dapatkan luas kawasan berlorek tu? Cikgu ada dah jumlah kawasan. Luas yang warna biru, cikgu dapat dekat sini 160. Macam mana cikgu nak dapat luas yang kawasan berlorek tengah-tengah tu? Ada tak yang dapat jawab ni? Nias tak dapat Nias? Tak ada idea? Tak nak cuba ke Nias? Tak nak cuba? Elisa, satu je start lagi. Satu je langkah lagi. Elisa, macam mana cikgu nak dapatkan yang warna hitam tu? Tak nak cuba. Darren boleh dengar ke suara cikgu, Darren? Boleh. Darren, macam mana cikgu nak dapatkan luas yang kawasan yang warna hitam ni? Yang ni je. Cikgu dah ada luas A, B, C. Macam mana cikgu nak dapatkan luas yang warna hitam ni? Kita tahu, cikgu. Tak tahu. Okey, cikgu. Ya. Saya buat gini lah. Ada siapa-siapa nak cuba? Sekejap. Kan seluruh kotak tu kan 20 kali 160 cm kuasa 2 kan? Okey. Betul ke kalau kita buat dia ni 160 cm tolak dengan 95 cm kuasa 2? Itu je jalan kerja dia. Pandai. 160 tolak dengan 95. Jadi, bila kita dah dapat 160 tolak 95, kita dapat 65 cm kuasa 2. 65 ni apa? 65 ni adalah luas yang kotak ni. Ni 65. A tu luas dia apa? A tu adalah 40. Ni 40. B ni luas dia apa? 25. Ni 25. C ni luas dia apa? C ni luas dia adalah 30. Jadi, bila kita dah ada keseluruhan luas ni, 160 bila tolak dengan 40, kita dah boleh padam dah. Kita dah boleh buang dah yang ni. Kita dah boleh buang dah yang ni. Yang ni kita dah buang dah. Lepas tu kita tolak dengan B. Okey, B. Kita dah tolak dengan B. Okey, kita dah buang dah yang ni. Akhir sekali kita tolakkan dengan C. Okey, kita dah buang dah yang ni. Jadi tinggallah yang tengah saja, iaitu 65 cm kuasa 2. Bagus, Zarif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, salin. Salin jalan kerja dia. Ini cara dia tau. Cara dia. Baguslah. Bagus. Cikgu suka. Okey, jadi habis untuk luas dan perimeter. Semoga menjawablah. Soalan-soalan ni, ini adalah bentuk soalan yang mana kita akan jawab masa exam akhir tahun nanti. Tak susah pun. Tak susah pun lepas kita tahu ditolak. Oh, tolak je. Tapi, nak dapatkan solusi tu, kamu kena kreatif dalam menyelesaikan masalah. Okey.
Okey semua. Elisa. Elisa menjawab ke semua Elisa? Mana Elisa? Ya, cikgu. Okey. Ashraf Irfan. Ashraf Irfan menjawab ke semua? Ya. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Nias ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey. Habis. Okey. Jadi tengok balik rakaman-rakaman cikgu ada hantar. Itu adalah teknik nak cari luas. Okey. Jadi itulah cara dia. Itulah cara nak selesaikan. Jadi itu soalan kebat. Soalan kebat. Cikgu tak marah apa-apa pun. Itu adalah soalan kebat ni maksudnya soalan yang tak adalah susah. Soalan yang kita kena berfikir. Okey. Jadi habis dah. Habis dah yang cikgu ajar untuk luas dan perimeter. Okey, semua boleh ke cikgu masuk kepada bab baru ni iaitu pengenalan set? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, bab 11 ni cikgu dah ajar ke belum? Dah ajar ke belum? Cikgu lupa. Belum. Okey, belum Okey, Izhana. Boleh ke cikgu masuk bab 11 ni? Boleh. Okey. Seramnya suara Izhana, senyumlah sikit. Okey. Jadi kita pergi kepada bab 11. Okey, tengok Bab 11. Bab 11 adalah pengenalan set. Apa set ni? Set ni senang cerita, set ni maksud dia kumpulan. Maksudnya kumpulan. Okey. Jadi dalam kumpulan kena ada apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dalam kumpulan kena ada apa? Seorang ketua. Okey, selain daripada seorang ketua, bawah ketua ada apa? Bendahari. Penutup. Okey, dalam kumpulan kita ada ahli kumpulan. Jadi dekat sini bila cikgu cakap tajuk set, set tu nama dia kumpulan. Dalam set dia ada unsur. Dalam set dia ada unsur. Unsur dia apa? Unsur dia adalah ahli kumpulan. Jadi dua ni yang kita kena tahu. Dua ni je. Set apa kumpulan dia dan unsur apa ahli dia. Okey, kita tengok kepada soalan di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu akan tunjukkan. Kelaskan. Okey, tengok kita punya ni jap. Banyak tak? Okey, kejap Okey. Kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 1. Daripada soalan nombor 1 ni, cikgu bagi gambaran seluruh apa yang ada dalam set ni. Okey. Jadi, dekat sini kita tengok kumpulan. Kumpulan dia apa? Kumpulan dia yang pertama adalah pengangkutan darat. Jadi, kumpulan dia kita buat pengangkutan darat. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, kita ada laut. Jadi, kita letak kumpulan pengangkutan laut. Ini adalah kumpulan pengangkutan laut. Yang ketiga, kita ada kumpulan pengangkutan udara. Dan ini yang ketiga. Ini adalah kumpulan. Jadi, cikgu ulang lagi sekali. Dalam kumpulan kena ada apa? Dalam kumpulan kena ada apa? Ahli kumpulan. Ahli kumpulan. Ahli kumpulan tu dapat dekat mana? Dapat dalam petak ni. Dapat dalam petak ni. Sebagai contoh, kita tengok kepada yang pertama. Kereta. Agak-agak kereta ni dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat kumpulan mana? Bagi tahu cikgu. Darat. Darat. Jadi kita tulis kereta di bawah kumpulan darat.
kereta tu menjadi ahli kumpulan untuk kumpulan darat. Okey, lepas tu cikgu pergi kepada yang pertama, roket. Roket untuk kumpulan mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Udara. 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 Jadi kita letak roket di bawah kumpulan udara. Last sekali. Dekat sini sampan. Sampan dekat kumpulan mana? Laut. Laut. Pandai. Jadi dekat sini berdasarkan contoh yang cikgu bagi. Pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara. Cuba isi ahli kumpulan yang lain. Lori dekat mana, kapal dekat mana, helikopter dekat mana, kapal terbang, van, bas, bot feri, belon udara panas dekat mana. Cuba isi. Dan bagi tahu cikgu mana ahli kumpulan untuk diorang. Lepas tu hantar dekat cikgu, boleh? Boleh. Okey, Boleh. baik. Okey, okey, cuba buat. Topin. Okey, siapa yang ada masalah, ada pertanyaan, WhatsApp je cikgu Okey, YK ni apa namanya? Apa YK? Izafi boleh buat tak tu Izafi? Tengah cuba cikgu. Tengah cuba. Izafi, lori dekat mana Izafi? Izafi, lori dekat Darat. mana? Okey, bagus. Okey, dah siap hantar kat cikgu Okey, bagus. Cikgu. Bagi Ya? 1 minit. Ha? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. Okey, bagus. Macam bak. Tadi ada cakap apa? Bak. Bak. Kamu dah cakap bak? Bak. Okey, bagus. Macam tu lah. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Ada kita main? Stop. Okey, 1 minit lagi.
Soalan ketiga. Okey. Okey, bagus Nias. Okey, bagus Ashraf Irfan. Pandai. Okey, pandai. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita nak senaraikan yang penting, yang cikgu nak highlight dekat sini. Okey, majoriti boleh jawab. Kenapa cikgu suruh buat juga kalau majoriti boleh jawab? Yang pertama, cikgu nak kamu kena faham. Kamu kena kenal ahli kumpulan. Baru kamu boleh masukkan ke dalam kumpulan. Kalau dekat sini lori, kita dah kenal dah. Kita dah biasa tengok lori. Jadi kita boleh dengan senangnya, kita boleh masukkan lori ke dalam pengangkutan darat. Kapal, kita dah biasa dah tengok kapal dalam TV. Kapal ni dekat laut je, tak ada lagi kapal terbang. Kapal terbang ada kapal tu lah. Kapal je. Okey, kapal ni adalah dekat belah laut. Okey. Dan akhir helikopter. Helikopter tak ada lagi bergerak atas jalan raya, tak ada lagi kat highway semua helikopter. Tak ada lagi dekat tasik helikopter banyak-banyak. Helikopter dekat udara. Helikopter. Okey, kapal terbang. Cikgu terbuat KT. KT bukan Katijah. Tapi K untuk kapal, T untuk terbang. Kapal terbang untuk udara. Okey, van. Van dekat darat. Bas dekat darat. Laut, boat dekat laut. Lepas tu ferry dekat laut. Akhir sekali, belon udara. Dia dah cakap dah belon tu belon udara. Kalau kamu letak juga dekat darat, dia tak jadi belon udara. Dia jadi belon darat panas. Jadi sekarang, disebabkan nama dia udara, kita letak dekat bahagian pengangkutan udara. Belon udara panas. BUP. Okey. Jelas ke semua yang soalan cikgu tunjuk kat depan? Jelas. Okey. Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke semua soalan yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Okey. Cikgu terangkan kat kamu. Bab ni, siapa yang kenal dia punya ahli kumpulan dan dia punya kumpulan dengan mudah, maksudnya bab ni adalah bab yang paling senang dalam dunia. Tapi bab ni dia ada satu masalah. Masalah tu timbul bila kita tak kenal ahli kumpulan. Sebagai contoh, lori. Kita tak pernah nampak lori. Bila kita tak pernah nampak lori, kita tak kenal lori. Bila kita tak kenal lori, kita tak tahu lori ni masuk kumpulan mana. Itulah persoalan dia. Jadi, bab ni sebenarnya bab yang senang sahaja. Cumanya, yang jadi susahnya, yang jadi cuainya adalah kita tak kenal kumpulan dia apa dengan ahli kumpulan dia apa. Kalau dikenal macam ni, senang je. Okey. Jelas ke semua penerangan cikgu? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Kita pergi kepada worksheet kita sebagai contoh. Sebagai contoh. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Tapi sebelum tu kita akan belajar yang lain dulu. Okey. Iaitu kita dah belajar dah cara nak tentukan ahli kumpulan masuk ke dalam kumpulan. Sekarang ni masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan belajar perihalan, penyeneraian dan akhir sekali tata tanda pembinaan SAT. Okey. Cikgu pergi kepada perihalan. Boleh ke cikgu pergi kepada perihalan? Boleh. Okey, masing-masing kita gunakan soalan latihan yang sama. Cikgu buat darat, kamu buat laut dengan udara. Okey, perihalan. Cikgu tunjuk. Perihalan. Perihalan ni adalah tentang kumpulan apa? Kumpulan apa?
kumpulan apa? Sebagai contoh, cikgu tunjuk. Cikgu bagi nama dekat sini. D. Alang-alang dia mula dengan D kan? D ialah D ialah set yang terdiri daripada pengangkutan darat. Maksudnya kita bagi tahu dekat D ni tau. Kereta, lori, van, bas ni adalah set yang terdiri daripada pengangkutan darat. Itu perihalan. Perihalan ni dia nak cakap, kau apa hal? Maksudnya bila kau cakap apa hal, kau apa? Okey. Maksudnya apa tu, kita nak tanya kumpulan ni adalah kumpulan apa. Jadi, kumpulan dekat atas ni, iaitu kumpulan yang pertama, dia bercerita tentang pengangkutan darat. Jadi, daripada kumpulan, kita nak jadikan dia sebagai set. Kita nak jadikan dia sebagai set. Jadi, bila kita nak jadikan dia sebagai set, kita kena wakilkan dia dengan apa-apa huruf. Jadi, pengangkutan darat disebabkan dia mula dengan darat D. Cikgu jadikan D. D sebagai huruf bagi set tu. D ialah set yang terdiri daripada pengangkutan darat. Jelas ke semua untuk perihalan? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Sekarang ni kita tengah cuba jadikan kumpulan dengan ahli kumpulan jadi kepada set. Kita tengah transfer data daripada kumpulan dengan ahli kumpulan masuk dalam set. Okey. Jadi dekat sini kita dah namakan dah. Okey, nama dia set D. Okey, kemudian kita pergi pula kepada penyeneraian. Penyeneraian. Okey, penyeneraian ni apa? Okey, cikgu tulis lawa sikit, buruk sangat tu. Penyeneraian. Penyeneraian ni adalah ahli apa? Apa ahli kumpulan dia? Okey. Kalau dalam set, kamu tak boleh tulis macam dekat atas ni. Kamu kena tulis dalam keadaan set. Macam mana nak tulis dia? D sama dengan buka kurungan. Buka kurungan apa yang ada dalam kumpulan tu? Apa ahli dia? Ada kereta. Kita tulis kereta. Lepas tu ada lori. Kita tulis lori. Lepas tu ada van. Kita tulis van. Dan akhir sekali ada bas. Kita tulis bas. Jadi dekat sini kita dah buat senaraikan ahli kumpulan dia dalam bentuk set. Jelas ke semua untuk penyeneraian? Boleh faham? Boleh. Okey. Last but not least. Okey, kita pergi kepada yang terakhir iaitu tata tanda pembinaan set. Okey, tata tanda pembinaan set. Tata tanda pembinaan set. Okey, pembinaan set. Okey, tengok kat depan. Tata tanda pembinaan set adalah kita nak bagi tahu kumpulan dia ataupun set dia, apa unsur dia. Maksudnya apa? Kaitan antara perihalan dan penyeneraian. Macam mana nak buat? Yang pertama, kamu dah setkan set ni sebagai set D. Kamu tulis D. Sama dengan buka kurungan. Buka kurungan ni untuk apa? Kamu nak cerita ahli dia pasal apa pula? Ahli dia, kamu kena X. X tu apa? Kamu buat pula X ialah, kamu cerita X ni jadi X, ni jadi X, ni jadi X, ni jadi X. Apa tu X tu? X ialah pengangkutan darat. Itulah cara nak buat tata tanda pembinaan set. Kat sini cikgu ajar kamu cara nak buat dia punya perihalan. Lepas tu cikgu nak ajar kamu cara buat dia punya penyeneraian. Dan akhir sekali buat tata tanda pembinaan set. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk dekat depan ni, boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi pada pengangkutan darat,
Cikgu nak masing-masing buat perihalan untuk pengangkutan laut dan udara. Perihalan, penyeleraian dan tata tanda pembinaan set. Boleh ke semua? Boleh. Okey, cuba Boleh. selesaikan. Okey, cuba selesaikan. Cikgu buat bagi kemas Okey, cuba buat. Okey, cuba buat Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, ada soalan boleh terus tanya cikgu Zarif, jelas ke Zarif penerangan cikgu ni? Ataupun perlukan penjelasan lagi? Okey. Itulah trademark si Zarif. Thumbs up. Okey, cuba selesaikan Dino jelas ke semua Dino? Jelas cikgu. Okey, cuba buat semua. Bagi nama perihalan ni kumpulan apa? Bagi nama dia lah. Kamu kan kumpulan Blackpink. Bagilah nama kumpulan Blackpink. Kamu tak ada cakap Blackpink. Kamu kena cakap B. Kumpulan Black. Kamu kena bagi nama satu je huruf. Macam tadi darat kan panjang. Kamu tak boleh bagi nama darat. Kamu kena ambil satu je huruf. Jadi cikgu ambil D je. Nias jelas ke Nias? Boleh faham? Boleh. Okey. Cuba buat tau. Okay, cikgu tunggu cikgu tunggu. Zarif, dapat tak? Zarif dah siap ke belum? Dah siap ke belum Zarif? Dah siap ambil gambar hantar kat cikgu? Cikgu Uzma jelas ke Uzma cara cikgu buat perihalan, penyeleraian dan tata tanda pembinaan set. Jelas ke Uzma? Apa cikgu? Uzma boleh faham ke perihalan tu apa, penyeleraian tu apa, tata tanda pembinaan set berdasarkan contoh yang cikgu bagi ni. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Siapa tak jelas? Siapa ada soalan? Siapa confuse apa-apa? Bagi tahu cikgu nanti cikgu jawab. Oh, A18. Itu yang kita buat tu kereta lori. Salah tu bukan.
Ya, pandai. Siapa ni nama ni? Elisa. Bagus. Bagus, pandai. Zarif, cepat Zarif. Cikgu tunggu gambar Zarif ni, Zarif. Ya, pandai. Uzma, dah dapat ke Uzma? Belum. Uzma ada tak faham yang apa Uzma ada tak faham apa ke? Uzma, jom kita buat sama-sama dengan cikgu. Boleh Uzma? Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada pengangkutan laut. Uzma nak nama apa untuk pengangkutan laut? Sampai. Kita buat untuk perihalan dulu. Kita buat untuk perihalan dulu. Perihalan untuk pengangkutan laut. Okey, jadi dekat sini cikgu apa jawapan yang Uzma rasa? Apa jawapan dia? Apa huruf yang sesuai yang Uzma rasa untuk gantikan jadi pengangkutan laut? Ikutlah huruf apa-apa pun tak kisah. Apa cikgu? Tak, ni line kita sangkut. Oh, sangkut. Oh, tak apa. Okey. Uzma dengar ke? Ke lag? Lag lagi? L cikgu. Dah, Tak. okey dah. L sebagai laut. Ya, Zarif. Kita guna huruf L sebagai Okeylah, pengangkutan kita laut. guna huruf L. Okey, jadi nak buat apa? L ni nak buat apa? Teruskan ayat tu. D ialah set yang terdiri daripada pengangkutan laut. Iya, itulah jawapan dia wahai kawan-kawan. L ialah set yang terdiri daripada pengangkutan laut. Terdiri daripada pengangkutan laut. Kenapa ni? Apa yang cikgu tengah terangkan sekarang ni? Cikgu tengah terang tentang perihalan. Perihalan ni adalah kita nak bagi tahu orang apa kita punya set tengah membincangkan. Apa kita punya kumpulan tu. Kumpulan kita pasal apa? Okey, habis dekat situ. Maksudnya ni set L. Set L. Set kena satu je huruf. Dia tak boleh huruf banyak-banyak. Jadi kita ambil set L saja. Okey, bagus. Okey, teruskan Zarif. Penyenaraian nak buat apa? L L. sama dengan buka kurungan. Buka kurungan. Sampan. Lepas tu? Koma. Kapal Koma. laut. Kapal. Koma lagi. Koma. Boat. Lepas tu? Koma lagi. Koma lagi. Ferry. Ferry. Okey, pandai. Okey, bagus. Tutup Okey, ini adalah penyenaraian. Penyenaraian maksudnya adalah kita nak bagi tahu orang apa ahli kumpulan yang ada dalam kumpulan tu. Jadi kita senaraikan. Kita nak bagi tahu dalam bentuk set. Kita kan nak belajar dalam set sekarang. Yang ni kita belajar kumpulan dengan ahli kumpulan. Sekarang kita nak belajar dalam bentuk set. Jadi dalam bentuk set, cara nak bagi tahu ahli kumpulan kita apa, mesti tulis macam ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Nias, jom jawab dengan cikgu Nias. Tata tanda pembinaan set. Nias, bagi tahu cikgu yang terakhir untuk L ni, Nias. Macam mana nak jawab ni, Nias? Okey, macam mana, Nias? Kalau L ialah pengangkutan laut. Ya, tapi kita kena buka kurungan. Kita tak boleh cakap L ialah pengangkutan laut. Kita kena buka kurungan sebab kita nak cakap ni dalam bentuk set. Kita kurungan pula tak boleh kurungan macam ni tau. Kurungan kena seni sikit.
Siapa buat kurungan bulat macam ni dikira salah. Jadi, kita buka kurungan macam ni. Kita tulis X. Lepas tu, titik bertindih. X lagi sekali. Kita nak cakap X tu apa? X ialah pengangkutan laut. Okey. Itulah jawapan dia. Jelas ke semua untuk L? Boleh faham? Boleh. Okey. Izhana ada ke kat situ? Boleh ke jawab dengan cikgu sama-sama untuk perihal pengangkutan udara? Boleh. Okey, Izhana, apa jawapan dia perihalan untuk pengangkutan udara ni? Macam nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Huruf apa yang Izhana nak buat? U. Okey, U. Lepas tu? Ialah set yang Ialah. Okey. daripada pengangkutan udara. Pandai. Bagus. Okey, macam tu lah. Okey. Habis dekat situ. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada penyeneraian. Elisa, bolehkah Elisa jawab dengan cikgu macam mana nak buat penyeneraian untuk pengangkutan udara? Elisa, ada ke? Ada. Macam mana nak jawab ni Elisa? Okey, kita buat macam mana dulu? Okey. U Okey, U sama dengan gimana mau cakap cikgu? buka kurungan. Okey, Buka cikgu dah buat. kurungan. Okey, buka kurungan. Isi apa dalam ni? Roket, Roket, pandai. koma, Lepas tu, koma, kapal terbang, kapal terbang. Okey, kapal terbang. Cikgu buat Katie. koma, Koma, belon udara panas, belon udara panas. Cikgu buat belon je. Lepas tu, koma. Akhir sekali. tutup kurungan. Okey, ni helikopter tertinggal. Okey, Ya. jadi kita kena letak helikopter. Tutup kurungan. Betul. Bagus. Macam itulah cara kita nak senaraikan. Ya, betul tau. Ada orang cakap, cikgu kenapa tak tulis macam ni je? Ini bukan dalam keadaan set. Ini yang kita belajar masa sekolah rendah. Sekarang kita nak buat dia dalam keadaan set. Set ni kamu kena faham. Bila kita nak cakap set tu apa, kita tak boleh bagi nama panjang-panjang. Cikgu tak boleh nak bagi nama set tu Dino. Tak boleh. Cikgu kalau Dino, cikgu kena cakap D je. D ialah set nama Dino. Macam tu. Lepas tu, akhir sekali, tata tanda pembinaan set. Dino, jom jawab dengan cikgu Dino. Nak jawab macam mana ni? Ada tak tu Ashraf Irfan? Ada cikgu. Okey, nak jawab macam mana? U sama dengan buka kurungan X 2 titik X ialah pengangkutan udara. Lepas tu? Tutup kurungan. Ya, bagus. Okey, bagus semua. Jadi itulah jawapan dia. Itulah cara kita buat perihalan dia apa, cara buat penyeneraian dia apa, cara buat tata tanda pembinaan set. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Itu cara dia. Habis cara nak buat perihalan. Contohlah kan, kita tengok kepada worksheet ni kan. Okey, tengok ni. Tengok tau.
Okey. Tengok ni. Kita ambil yang ada nama. Okey, C. Agak-agak C ni apa ni? Apa perdana iswara wajah jantu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa perdana iswara wajah jantu? Jenis-jenis kereta proton. Ya, jadi kita boleh tulis D ialah set kereta proton. Itu cara dia. Itu cara dia. Macam tadilah yang kita buat. Okey, last. Perihalan untuk E. Okey, siapa-siapa? E. Apa perihalan dia untuk E ni? Bagi tahu cikgu, apakah perihalan untuk E? Apa tuah jebat lekir likiu kasturi ni? Sejarah. Mana ada sejarah tu Pahlawan besar sangat. pahlawan tanah. Pahlawan Melaka. Boleh. F ialah, kita kena tulis. F ialah set. Set tu kena ada. Pahlawan Melaka. Itu cara dia. Itu untuk perihalan. Yang kita belajar sama je macam tadi dekat atas. Kita boleh jawab set ni daripada pengangkutan darat ni kenapa? Sebab kita tahu dia punya ahli kumpulan. Kita tahu dah dia punya ahli kumpulan. Sama juga dekat sini. Bila kita dah tahu dah dia punya ahli kumpulan, kita bolehlah bagi tahu apa dia punya perihalan untuk set. Itu untuk perihalan. Base dekat situ. Okey, kita pergi pula kepada yang belah bawah ni. Okey, kita pergi kepada faktor nombor ganjil, nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jadi untuk penyenaraian. Penyenaraian adalah apa yang kita nak buat penyenaraian ni? Kita nak tahu dia punya ahli kumpulan. Okey, apa ahli kumpulan untuk set D? Okey, apa ahli kumpulan untuk set D? Okey, masing-masing. Macam mana nak tahu dia ahli kumpulan untuk set D ni? Nombor kuasa 2 sempurna. Macam mana kita nak tahu nombor kuasa 2 sempurna? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cikgu nak tanya Nias. Nias, apa tu nombor kuasa 2 sempurna? Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Cikgu nak tanya Saliha. Cikgu nak tanya Saliha. Saliha, apakah nombor kuasa 2 sempurna? Tahu tak Saliha? Tak. Tak tahu. Okey, kuasa 2 tu apa? Kuasa 2 ni, kuasa 2. Okey, masing-masing tekan 1 kuasa 2. Tekan kalkulator semua, 1 kuasa 2 dapat berapa? Tolong cikgu tekan kalkulator. 1 kuasa 2 dapat berapa? Dapat 1 juga. Dapat 1. 2 kuasa 2 dapat berapa? Tekan kalkulator. 2 kuasa 2 dapat berapa? Dapat 4. Dapat 4. 3 kuasa 2 dapat berapa? 9. Okey, kita dapat 9. Pandai. 4 kuasa 2 dapat berapa? 16. 16. Okey. Inilah nombor kuasa 2 sempurna. 1, 4, 9, 16. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu teruskan. 5 kuasa 2 dapat berapa? 25. 25. 6 kuasa 2 dapat berapa? 36. 36. 7 kuasa 2 dapat berapa? 49. 49. 8 kuasa 2 dapat berapa? 64. 64. Okey, pandai. Okey, masing-masing tengok nombor-nombor kuasa 2 sempurna yang cikgu dah keluarkan. Okey, kita senaraikan dia punya ahli kumpulan. Okey, apa ahli kumpulan yang pertama cikgu kena letak? Apa ahli kumpulan yang pertama cikgu kena letak?
Ha. Apa Dino? Apa ahli kumpulan yang pertama cikgu kena letak? Tak tahu? Ya. Kalau dulu. Inilah nombor 1 ni lah cikgu kena letak. 1. Dia kan ahli kumpulan dia. Lepas tu cikgu teruskan. 4. Okey. Dino teruskan. Lepas 4 apa? Sembilan. Ya, 9. Lepas 9 apa semua? 16. 16. Lepas 16 apa? 25. 25. Lepas 25? 36. 36. Lepas 36? 49. 49. Lepas 49? 64. Okey, kita nak masukkan tak 64 tu? Tak. Kenapa tak? Kenapa tak? Elisa, kenapa 64 tak boleh masukkan? Sebab dia lebih dari 50. Iya, dia lebih 50. Jadi, inilah ahli kumpulan D. Sebab tu cikgu cakap, set ni senang je. Yang susahnya, kita nak cari apa ahli kumpulan dia. Jadi dekat sini, dia punya kumpulan D ni, yang pertama sekali, dia dah tetapkan syarat. Dia macam kita nak pilih wakil sekolah. Wakil sekolah nak power main bola. Okey. Nak power main bola. Wakil sekolah yang pertama mesti lelaki. Takkan perempuan. Lepas tu yang kedua mestilah boleh main bola. Lepas tu kat situ dia tapis lagi. Sama juga dengan set ni. Jadi kita nak cari ahli kumpulan bagi D ni. Syarat yang pertama mesti nombor kuasa 2 sempurna. Cikgu letak nombor kuasa 2 sempurna. Jadi dekat sini cikgu dah senaraikan dah nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Yang seterusnya, kita pergi kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua ditulis antara 1 hingga 50. Maksudnya, nombor ataupun ahli kumpulan nombor yang layak untuk masuk kumpulan D adalah 149, 16, 25, 36 dan 49. Sebab apa? Sebab nombor-nombor tu cukup syarat untuk jadi ahli kumpulan dia. Kuasa 2 sempurna dan antara 1 hingga 50. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Boleh. Jelas kan? Okey, bagus. Okey, kita cuba, kita test power. Kita test power. Cikgu pergi kepada soalan E. Kita test power. Okey, kita pergi kepada soalan E. Cuba selesaikan soalan E. Bagi tahu cikgu, apakah ahli kumpulan untuk kumpulan F? Okey, cuba buat. Dah siap hantar dekat cikgu. Cuba buat dah siap hantar dekat cikgu. E. Buat E. Terujuk cikgu buat contoh dekat A, lepas tu buat dekat E. Darren dapat buat tak E? Dapat. Okey.
Darren, nombor ganjil tu apa Darren? Tahu tak? Okey, nombor 2 nombor ganjil tak Darren? Alamak, Darren diam dah. Cikgu nak tanya. Uzma. Nombor 4 nombor ganjil tak? Bukan. Uzma, nombor 4 tu nombor ganjil tak? Bukan. Okey, bukan. Pandai. Okey, bagus. Elisa dah hantar. Ashraf Irfan dah hantar. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. YK ni nama siapa YK? Alamak, tak nak jawab. Jadi cikgu akan selesaikan soalan E. Sebab masa kelas kita dah nak habis lah. Lagi 20 minit je. Okey, boleh ke semua cikgu jawab soalan E? Boleh. Okey. Boleh. Cikgu tunjuk dekat depan. Yang pertama, nombor yang kurang daripada 12. Cikgu senaraikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Jadi, kita nak cari ni apa ahli kumpulan untuk F. Kita nak cari apa nombor yang jadi ahli kumpulan untuk F. Okey. Jadi, ahli kumpulan untuk F, kita dah letakkan syarat pertama. Syarat yang kedua, dia mesti nombor ganjil. Okey, bagi tahu cikgu, apa nombor ganjil dalam ni? 1 nombor ganjil tak? Ganjil. Ya, pandai. 1 nombor ganjil. 2 tu nombor ganjil tak? Ganjil tak? Tak. Ya ke? Nombor 2 tu nombor apa? Genap. Nombor genap. Ya, nombor 2 ni nombor genap. Jadi nombor 2 tak terlibat. Nombor 3 nombor ganjil ke nombor genap? Ganjil. Ganjil. Nombor 4 nombor apa? Genap. Genap. Nombor 5 nombor apa? Ganjil. Ganjil. 6? Genap. 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 7 ni 7 ganjil ke genap? Ganjil. 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 8? Genap. 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 9? Ganjil. Ganjil. 10? Genap. 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 Okey. Nombor 11? Ganjil. Ganjil. Jadi, kita kena faham kalau kita nak tahu turutan nombor dalam dunia ni dia selang-seli. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Jadi kita dah ada dah ahli kumpulan dia. Jadi kita pergi kepada Aidil. Aidil ada tak dekat situ Aidil? Aidil, Okey, apa ahli kumpulan untuk F? Ahli kumpulan untuk F. Apa? Yang mencari. Dapat tak Aidil? Cikgu. Dua. Okey, cikgu Darren.
Darren, apa ahli kumpulan untuk F? Cikgu dah tolong dah dekat situ. Nombor berapa cikgu nak masukkan dalam kurungan untuk F? 2, 4. Salah Aidil, tu genap. Kita nak ganjil. 1, 3, 1, 5, 3, 5, 7, 7, 9, 11. 9, 11. 12 tu tak masuk ke? Tak. Okey, Tak. pandai. Inilah jawapan untuk F. Inilah cara kita nak keluarkan ahli kumpulan dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Ini nama dia apa? Ini nama dia penyenaraian. Kita senaraikan ahli kumpulan. Kita senaraikan ahli kumpulan. Ingat ni, ingat ni. Okey, habis. Okey, jadi masa dengan cikgu lebih kurang 15 minit sahaja. Last sekali, cikgu nak ajar tentang tata tanda pembinaan set. Cikgu nak ajar kamu tata tanda pembinaan set. Kat sini tak nampak sangat. Okey, tata tanda pembinaan set. Jadi, sekejap cikgu ambil. 1, 3, 5, 7, 9. Okey, cuba buat satu tata tanda pembinaan set daripada A ni. Tak apa, cikgu ajar dulu. Tata tanda pembinaan set. Yang pertama, buka kurungan. Macam kita buat pengangkutan darat, pengangkutan udara, kita kena tulis X. Ini adalah tata tanda pembinaan set tau. Tata tanda pembinaan set. Okey. Jadi tengok kat depan. Tata tanda pembinaan set D sama dengan buka kurungan. Ingat balik apa Dino cakap kat kita. Apa Ashraf Irfan cakap kat kita. Kita kena letak X. Titik bertindih 2. X. Ialah. Ialah ni yang kamu kena. Ialah ni. Lepas ialah tu yang nak tentukan jawapan kamu betul ke tak. 1, 3, 5, 7, 9 ni nombor apa? Genap ke ganjil? 1, 3, 5, 7, 9 nombor genap ke ganjil? Ganjil. Ganjil. Jadi kita boleh tulis X ialah nombor ganjil. Lepas tu cikgu buat. Okey. Nombor ganjil kurang daripada 10. Jadi tutup kurungan. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Okey ke semua? Jelas ke? Jelas. Okey. Baik. Habis kat sini. Cikgu buat pula satu tata tanda. Okey. Jadi cikgu buat soalan cikgu. Sekejap Okey. Cikgu buat soalan cikgu. Sekarang cikgu buat satu tata tanda. Yang pertama. Cikgu pakai soalan cikgu Sekejap cikgu cari soalan. Okey. Cikgu buat. Yang pertama. A ialah cikgu senaraikan. Yang pertama kita buat jambu air. Yang kedua kita buat mangga. Yang ketiga kita buat ciku. Yang terakhir kita buat pisang. Okey. Cuba bagi tahu cikgu apa tata tanda untuk set A. Cuba buat. Ya. Dia nak habis. Bila nak habis? Sikit lagi. Lagi 12 minit. Baik. Itu siapa nama tu? Yang tanya cikgu tadi siapa namanya? Hilang dah.
Okey, bagus. Pandai. Bagus, Elisa. Ya, macam tu je. Cikgu nak kamu faham cara dia dulu. Cikgu bagi lagi 2 minit. Tak boleh jawab macam tu. Okey, 1 minit lagi. Dapat pendapat. Cikgu minta izin minum air sekejap Ya, guna tata tanda pembinaan set. Okey, habis dah. Jadi masing-masing cikgu selesaikan. Tata tanda pembinaan set. Bila soalan minta tata tanda pembinaan set, siapa yang tulis A ialah set buah-buahan. A ialah set buah-buahan. Salah. Dia dikira sebagai salah. Dia dikira sebagai salah. Sebab apa? Sebab ini adalah jawapan untuk perihalan. Ini jawapan perihalan. Ini adalah untuk jawapan perihalan. Perihalan. Jawapan betul dia apa? Jawapan betul dia adalah A sama dengan bila kita nak tata tanda set ikut format ni. Buka kurungan X. Titik bertindih X. Baru kita cakap ialah buah-buahan. Buah-buahan. Kita tutup kurungan. Baru dikira jawapan untuk tata tanda pembinaan set. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Okey. Boleh. Okey. Last. Jadi soalan yang terakhir yang cikgu nak masing-masing jawab. Kita pergi kepada daripada sini kita pergi kepada 2 soalan. Kita pergi kepada 2 soalan. Satu je lah. B tu tak payah jawab. A tu tak payah jawab. A tu tak payah jawab. Okey, kita buat B. Kita buat B. Kita buat B. Daripada soalan B ni, kita dah nak habis kelas dah tau. Last. Ada tak ni masing-masing kat sini nak dengar suara sikit? Ada ke? Ada. Okey. Jadi kita selesaikan soalan B. Gandaan 3 yang kurang daripada 25. Cuba bagi tahu cikgu apa perihalan dia? Apa perihalan dia? Apa penyeneraian dia? Dan akhir sekali, apa pembinaan tata tanda set dia? Okey, ni soalan yang terakhir dah. Lepas tu habis dah. Okey, cuba buat. Last last. Cikgu bagi 4 minit.
Muka surat berapa cikgu? Ni buat kat depan je, buat kat depan je. Tulis jawapan dalam Baik. tak payah salin tak payah salin ni, tak payah salin soalan. Ini soalan cikgu bagi lain. Cikgu bagi yang lain. Sebab cikgu nak bagi nampak last perihalan dia apa, penyenaraian dia apa, tanda-tanda pembinaan siap dia apa. Boleh? Boleh. Nama tu siapa tu? Nama siapa tu? Yang tanya tadi. Muka surat berapa? Nama siapa? Ish, diam. Okay. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Okey, jadi jawab dengan cikgu sama-sama. Boleh ke semua? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, perihalan. Perihalan ni kita bagi nama untuk kumpulan tu. Untuk set tu. Jadi dekat sini kita bagi nama dia. Perihalan. Set. Kita bagi nama A je lah. Set A. Jadi jawapannya apa? Ialah salin je balik. Gandaan bagi 3. Gandaan bagi 3 yang kurang daripada 25. Ni sahaja jawapan dia. 1 markah. Jelas ke semua untuk perihalan? Boleh faham? Jelas. Faham. Baik. Penyenaraian. Gandaan 3 maksudnya apa? Apa maksud gandaan 3? Apa maksud gandaan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud gandaan? Dino, apa maksud gandaan, Dino? Jap. Darab. Ya, darab. Maksudnya dekat sini darab 3. Okey, darab 3. 3 darab 1, 3. 2 darab 3 berapa? Sifar 3. 3, 6, 9, 12, 15. 18. Lepas 18 apa? 21. Ya, 21. Lepas 21 apa? 24. 24. Lepas 24 apa? 27. 27. Okey, 27 termasuk tak dekat sini? Tak. Tak, sebab dia kata kurang daripada 25. Jadi, cara nak buat penyenaraian. A sama dengan buka kurungan. Tulis semua ni. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tutup kurungan. Ni jawapan dia. Akhir sekali. Kita boleh tulis. A sama dengan buka kurungan X titik bertindih X. Ialah kita salin balik.
Gandaan bagi 3 yang kurang daripada 25. Gandaan bagi 3 yang kurang daripada 25. Inilah jawapan dia semua. Ini cara nak buat perihalan dia semua. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas, faham. Yang lain mana? Tidur. Faham. Okey, bagus. Tak sabar dah tu. Okey, jadi jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Ya, ada nak tanya soalan ke? Kurang daripada apa tadi? Soalan tadi ke? Ya. Ni cikgu share skrin balik. Ni soalan ni. Ni ke? Ya. Ni soalan buku teks. Latih diri 11.1B. Okey, dapat. Okey. Pasal cikgu. Okey, jadi sampai situ sahaja untuk petang ni. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye. Okey. Bye cikgu. Jaga Bye, diri. Sarif. Bye.